بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم، katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, mahukah aku khabarkan kepada kamu perkara yang lebih baik daripada dunia dan segala isi nikmatnya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, iaitulah untuk mereka yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Jannatu, disediakan untuk mereka syurga yang cukup indah. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalam syurga itu beberapa batang sungai. Khalidina fiha,
mereka kekal di dalam syurga itu, tidak keluar lagi. Wa azwajum mutahhar, dan untuk mereka pasangan-pasangan bidadari-bidadari yang suci bersih. Wa ridwanun minallah, dan adanya keredaan daripada Allah, yakni Allah redha terhadap ahli syurga. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu maha melihat akan kelakuan perbuatan hamba-hambanya. Ayat yang ke-15 surah Ali Imran, juzuk yang ketiga. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, seluruh kepimpinan pengurusan program ilmu di dataran ilmu at-taqwa, para asatidzah muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 15 surah Ali Imran yang telah saya baca dengan izin Allah juga adalah merupakan secebis daripada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan habuan kurnia yang Allah beri kepada generasi manusia yang bertakwa kepada. Itulah balasan syurga. Di dalam surah yang lain, ayat 63 surah Maryam, Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah dia syurga, kata Allah. Nurithu min ibadina, yang kami wariskan syurga ini, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami, man kana taqiyya, siapa yang bertakwa. Itulah yang Allah sebut lagi ayat 73 surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Al-ayat. Dan akan dibawalah berbondong-bondong, grup by grup, berpasukan menuju ke syurga Allah, golongan yang bertakwa. Cukup banyak muslimin dan muslimat ayat-ayat berhubung dengan syurga dan ketakwaan. Dan tidakkah
natijah terakhir daripada kita berpuasa ialah mahu jadi insan bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu yang kita kena faham. Sekejap lagi saya nak sebut ucapan Sayyidina Ali tentang takwa. Itu yang mesti kita faham. Setelah hari ini 14 hari sudah. Kejap aja. Malam ni mula qunut. Witir yang terakhir sudah mula qunut dalam mazhab Asy-Syafi'i. Malam ke-15 Ramadan sunat qunut pada witir yang terakhir, rakaat witir yang terakhir. Dalam mazhab Hambali sunat qunut bermula malam pertama Ramadan. Malam pertama itu start dah di Makkah Madinah qunut kerana mereka mazhab Hambali. Baik, itulah puasa 14 hari nak jadi insan bertakwa. Kurus badan, lose weight, ini obvious, ini benda biasa. Saya dah hilang 4 kilo. 4 kilo dah, tunggu lepas raya lah. Kira lah boleh lah. Hilang 4 kilo, rasa seronok, ringan badan. Tunggu lepas raya, rumah terbuka, tingkap terkatuk. Tunggu. Dia nak main lepas. Maklumlah dah boleh lah kita, dah endemik, dah boleh macam-macam. Kawan-kawan polis Sungai Tani habaq kat saya, tahun ni dijangka balik kampung 3 kali ganda tahun. Khabar 2 tahun. Tunggu. So kita lose weight, kita hilang berat badan, itu normal. Sebab kita kurang makan. Benda obvious lah, benda biasa. Kita kurang makan, kuranglah berat badan. Kita katakan kalau puasa belanja kurang, bazar nafsu. Allahu Akbar. Di Laguna tempat saya dia ada satu gerai. Saya tak pergi lagi lah takat ni. Alhamdulillah saya masih terselamat dari godaan nafsu. Tak pergi lagi 14 hari dah. Cuma lalu tepi tu dia intai-intai lah, tak singgah. Ada satu gerai tu dia jual, dia tulis air balang tersandak. Pergi. Bukan air, ayak. Maaf. Ayak balang tersandak. Tersandak tu Q tu 3. Q 3. Tersandak kol-kolah. Macam-macam yang muncul. Nak kata kurang belanja, bawa pula anak macam-macam. Habis di jari ni, tali sesaja, ayak oren, ayak semua dah tolak, ayak bateri, yang tu dia tak beli. Lain semua bawa balik. Nafsu. Tambah lepas asar dia hangat tu lah. Dia macam-macam dia mau. Kena 2 mulut habis. Itulah nafsu. Nak kata kurang belanja dah, kita mesti faham segala program yang wujud dalam proses puasa ini adalah program ke arah ketakwaan. Dan kita nak sebut, nak intai tengok pagi apa yang pernah disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika dia menghuraikan apa itu takwa. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayah mertua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kerana Sayyidina Umar berkahwin dengan seorang anak Sayyidina Ali. Baik, Sayyidina Ali pernah menyebut
Takwa ni kata dia ada beberapa makna yang besar, dan kita tengok nanti kaitan ucapan Ali ni dengan puasa. Pertama, Sayyidina Ali sebut takwa ini ar-ridha bil qalil. Engkau redha dengan pemberian Allah bil qalil, walaupun sedikit. Kita redha apa yang Allah bagi dekat kita, walaupun qalil, walaupun sedikit. Itu makna yang pertama kata Ali. Cuba perhati Ramadan, cuba tengok puasa. Apa benda yang sikitnya bila kita puasa, kita sudah mula latih diri, iaitu belajar ambil benda halal sedikit. Masa kita ambil benda halal dah tinggal sikit. Mula daripada fajar sampai maghrib 14 jam setengah. So kita makan, masa makan kita sudah mula sedikit, dengan makna benda halal, makan tu halal, benda halal kita ambil sedikit. Ar-ridha bil qalil, engkau redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Kita latih ambil makan sikit, masa makan dah tinggal sikit. Bila makannya maghrib, 14 jam setengah tak makan. Kamu yang di Pertuan Agong di Istana Negara, kamu petani di Bendang, di Kohdiam, sama di sisi Allah. 14 jam setengah sama. Sebutir nasi tak boleh telan, setitik air tak boleh habis. Masa makan sama. Boleh jadi Kuala Lumpur awal dulu, sebab bumi berputar, maka Kuala Lumpur lah maghrib dulu. Kita di utara lambatlah sikit. Basic science, kena faham asas. Bagaimana sama? Nak sebut apa? Kita ambil benda tu sikit, belajar terima benda yang sikit yang Allah bagi. Redha kata Ali bil qalil, dengan pemberian Allah walau sikit. Makan tak banyak, budak-budak boleh. Kita ada kurma cukup dah, nasi satu dua cukup. Lepas tu kita solat, and then kuih-kuih sikit. Tak adalah kita nak ganas macam tahun 50-an dulu. Tak adalah macam kita budak-budak dulu. Tak ada. Kita ambil itu sikit, sekadar Nabi ajar, kamu boleh tegakkan tulang belakang kamu, kamu boleh jalan, cukup. Sebab bagi kita yang penting ialah ibadah. Yang penting ialah kita kena kunut, bukan pada makan itu. Walaupun makan itu disuruh, dituntut. Sampai Nabi suruh makan sahur. Beza dengan Yahudi, makan sahur, tuntut makan. Lepas tu suruh makan buka puasa, ya kena makan. Cuma Islam pesan, Allah beritahu, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah dan minumlah. Allah pekan wa kulu washrabu. Ini ayat sains. Allah ajar makan dulu baru minum. Itu sistem untuk perut. Kita makan, tengah makan balik hayam, lepas tu sambung makan, rosak usus. Paling cantik selepas makan 10 minit baru minum. Itu paling cantik, dan itulah kita tak mampu buat. Sebab selepas makan hisap rokok. Rokok tak boleh tinggal, puak jantan. Suruh berhenti tak berhenti, tukar jenama lagi.
Bukan sinilah di Mozambik Tenggara. Tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana makan kena, washrabu minum, tapi hujung tu Allah sebut wala tusrifu, tolong jangan melampau. Dia tulis itu ayat balang tersandak tu nak bagi laku, tapi jangan bagi kita tersandak teruk. Agak-agak wala tusrifu, jangan melampau. Kita ambil sikit dah. Ya, makan sahur banyak mana? Kopi secawan, kurma. Lepas tu ada lah orang perempuan masak nasi goreng 2-3 sudut, dah dia ready pergi masjid. Tuan, mana ada makan sahur di rumah masak macam kenduri, bunyi macam kenduri. Lepas tu tengok tok laki duk kacau dalam kawah, mampu dah dulu. Tak ada, makan sikit je kita. Maka kata Ali, takwa itu ar-ridha bil qadar. Kamu kena redha dengan pemberian Allah, walau pemberian tu kecil, walau pemberian tu sikit, sebab redha itulah yang Allah nak. Kenapa? Apabila kita redha dengan apa yang Allah beri, itulah tandanya kita puas hati, kita redha bertuhankan Allah yang satu, Allah yang esa. Apa dia bagi kat kita tu? Redha. Dia uji kita. Saya selalu sebut, kalau tuan-tuan muslimat hafalkan Al-Quran, kita jumpa kisah perempuan, kita nak sebut apa? Dalam hadis Nabi kata dalam kitab Al-Imam As-Suyuti, kitab hadis yang berjudul Al-Jami'us Shaghir, ada 4 jilid. Pada jilid yang pertama, Al-Imam As-Suyuti mengambil sepotong hadis dan jumhurul muhaddithin mensahihkan hadis ini. Apa dia? Rasulullah bersabda mafhum, 4 wanita pilihan Islam, 4 perempuan ni pilihan Islam, pilihan Allah. Al-awwal Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Al-thani Fatimah binti Rasulillah. Al-thalithah Maryam binti Imran. Al-rabi'ah Asyah binti Muzahim, isteri Fir'aun. 4 ini kata Nabi wanita pilihan Islam, wanita pilihan Allah. Sayyidatina Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asyah, isteri kepada Fir'aun. Dalam 4 orang, cuba perhati, ada satu nama dia surah dalam Quran, surah Maryam. Tuan-tuan muslimat, baca kisah itu. Saya nak kait dengan redha Allah dan keredaan kita. Allah redha, jatuh pada kita redha Allah bila kita redha dengan ketentuan Allah. Kalau tuan-tuan muslimat baca surah Al-Imran, start ayat 33, nanti kita jumpa kisah keluarga Imran. Itulah nama surah tu, Ali Imran. Ali itu makna keluarga, bukan nama orang. Kalau nama orang Ain, Ali, bukan Ali. Ali, Ain, Sayyidina Ali, bukan Ali. Kalau Ali, keluarga. Ala Fir'aun, ala Lut, keluarga Lut. Baik, dalam Quran ada keluarga Imran. Ayahnya Imran
isterinya Hannah, akhirnya lahirlah Maryam, kemudian lahirlah Nabi Isa. Ni keluarga. Saya nak ambil apa? Maryam ni, perempuan suci ini, dijaga oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu pak penakan dia. Allahu Akbar. Bagaimana isteri kepada Nabi Zakaria adalah kakak kepada Hannah. Hannah tu mak kepada Maryam. Mak Maryam tu adik kepada isteri Nabi Zakaria. Maka Imran tu biras kepada Nabi Zakaria. So Nabi Zakaria jaga Maryam di suatu mihrab di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Letak Maryam di situ. Maryam perempuan suci, the Virgin Mary kata orang Kristian. Maryam perempuan suci, beribadat. Tuan-tuan muslimat tengok, cuba tengok ayat 37 surah Ali Imran. Sekejap lagi saya nak bawa poin redha. Ayat 37 Ali Imran, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Allah cerita bila Maryam ditempatkan di mihrab. Depan mihrab tu dinding tak ada apa. Dan Nabi Zakaria memang memastikan sungguh-sungguh takkan ada manusia yang boleh masuk kacau Maryam. Dia pastikan security-nya memang full security yang cukup ketat. Nabi Zakaria buat. Tak ada orang ganggu Maryam. Dia berzikir, dia bertasbih, dia memuji Allah di mihrab Masjidil Aqsa. Allah cerita, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk tengok Maryam di mihrab, nak cek tengok, tiap kali dia masuk, Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam ada buah-buahan. Buah-buahan pula bukan musim dia. Katalah musim tu buah anggur, depan Maryam buah durian. Senang faham. Buahan yang bukan musim. Nabi Zakaria jadi hairan. Dia memang pasti dah tak ada lelaki boleh kacau Maryam. Depan mihrab tertutup rapat, dinding, tak ada ruang boleh masuk. Tiba-tiba setiap kali dia masuk, dia tengok ada buah-buahan berbakul-bakul depan Maryam. Lalu dia tanya, anna laki hadha, kamu ambil mana ni? Mana dapat? Qalat huwa min indillah. Ini dia. Maryam jawab, Allah bagi. Tiap-tiap pagi Jibril hantar buah-buahan. Allah bagi. Min indillah, kata Maryam. Ini Maryam, muslimin muslimat, perempuan suci. Tetapi lihat, dia meraih redha Allah. Dia mencari keredaan Allah. Dia redha dengan apa yang menimpa dia ketika dia berkata kepada Allah, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyah. Ketika dia berkata kepada Allah, ya Allah, mana mungkin saya boleh ada anak, sebab lam yamsasni bashar,
saya tidak pernah diusik, disentuh oleh mana-mana manusia. Walam aku baghiyah, dan aku bukan perempuan jahat. Aku bukan lacurkan diri aku. Aku tak pernah berkahwin, tak ada suami, tak pernah tidur dengan aku. Ya Allah, bagaimana mungkin aku dapat baby? Allah uji dia. Tuan-tuan kena, muslimat kena fikir sedalam-dalamnya. Perempuan sesuci ini tidak terlepas dari ujian Allah untuk Allah campak redanya kepada Maryam. Bukan ujian kecil. Ujian mengandung tak ada suami. Jangan cari pasal. Riuh satu taman seribuan. Kira membawang, dia bukan gerai lah, lori bawang. Bayang muka mak ayah tu nak hadapi. Maryam perempuan suci, Allah uji, perut buncit, perut besar, tak ada suami. Cuba bayangkan. Sampai dia bawa diri dia, fahamalat fantabazat bihi makanan qasiyah. Dia bawa diri dia dengan perut yang besar. Dia meninggalkan Baitul Maqdis menuju ke arah timur, di mana? Di Baitul Laham. Di situlah Nabi Isa lahir, Baitul Laham. Bawa diri, sandar kat pokok, baca surah Maryam ayat 24, 25, 26, 27, ayat 20 lebih surah Maryam. Kita jumpa kisah Maryam melahirkan Nabi Isa. Dah lahir Nabi Isa, dukung Nabi Isa, bawa balik jumpa orang kampung. Orang kampung tibai kau-kau. Tetapi Allah izinkan Nabi Isa bercakap. Ayat 30 surah Maryam. Ketika Maryam diam, sebab Maryam sudah bernazar, inni nazartu lirrahmani sawma. Ayat 20 lebih, Maryam kata, aku bernazar, aku tak nak bercakap hari ini. Kalau hangpa tanya aku akan suruh budak ni bercakap. Lalu orang kampung tanya, kutuk, maki, hamun dia. Lalu Maryam tunjuk isyarat kepada Nabi Isa yang sedang dia dukung. Tiba-tiba bercakap Nabi Isa. Nabi Isa bercakap tu ayat 30. Qala inni abdullah, sampai habis ayat. Apa nak sebut ni? Bila Allah uji, kita redha, jatuh redha Allah. Dan bila Allah redha, mana tempat kita? Syurga. Kan kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan kaitan tu, redha dengan syurga berkait rapat. Redha Allah jatuh, tempat kita syurga. Walau tak pernah semayang, seperti sahabat-sahabat di medan Badar. Dalam perang Badar, ada sahabat mati syahid. Pagi pukul 9 masuk Islam, pukul 12, pukul 11 lebih perang Badar, mati di syurga walau tak semayang. Sebab redha Allah, tak ada semayang. Ini redha Allah. Uji kita, di samping mendidik kita dengan sabar, Allah uji kita untuk kita jadi orang yang redha dengan ketentuan Allah, dan Allah balas dengan syurga. Siapa tak kenal Nabi Ayub? Berapa lama dia sakit? Riwayat menyebut 30 tahun. Baca dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Itu dia Nabi Ayub.
bukan Ayub. Ayyub ya musyaddah. Nganu Ayyub. Nabi Ayyub, Allah uji dia. Dia mengadu pada Allah. Ini hebat Nabi Ayyub. Kenapa dia hebat? Cuba tengok doa dia dalam suratul Anbiya. Di tengah-tengah surah dia kata, Anni masaniyabbu, ya Allah, aku telah ditimpa dengan benda tak elok, kesakitan, sakit kulit. Nabi Ayub sakit kulit, teruklah sakit dia tu, penyakit kulit dia. Anak dia mati, tanaman dia habis. Dia kaya, Nabi Ayub dia seorang kaya. Tapi Allah uji, Allah ambil sekelip mata, tinggal dia laki bini dia. Anak berbelah-belah, habis Allah ambil, mati. Oh, ini bukan cerita dia, tuan-tuan muslimat. Allah ambil ladang tanaman dia, habis. Tapi cuba tuan-tuan muslimat tengok dalam suratul Anbiya, bila dia mengadu pada Allah, Anni masaniyabbu, ya Allah, aku ditimpa sakit. Dalam doa dia tak minta Allah sembuhkan dia. Itu Nabi Ayub punya hebat, kata ulama. Dia tak minta, ya Allah, aku timpa sakit, sembuhkanlah. Dah, tapi dia kata apa? Wa anta arhamur rahim. Engkau adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, pemurah. Makna apa? Ya Allah, aku sedang sakit sekarang. Kalau engkau sembuh aku, alhamdulillah. Kalau engkau tak sembuhkan aku redha. Itu dia. Itu maksud dia, kata para mufassirin. Apabila dia tak minta untuk sembuh, tetapi dia hanya sebut, aku sakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Engkau penyayang pengasih. Maknanya engkau sembuh aku, alhamdulillah. Engkau bagi aku penyakit, aku redha. 30 tahun sakit kulit, bayar. Hampir riwayat sebut bini bolang. Akhirnya dihukum bininya dengan disebat bila dia dah sembuh. Tuan-tuan muslimat, ini ujian. Nak redha Allah, kita kena sabar dengan ujian Allah. Pasti kita akan diuji. Apa yang Rasulullah tak kena beritahu? Isteri 2 orang mati, dia masih hidup. 2 isteri Nabi wafat, Nabi masih bernyawa, Nabi masih hidup. Sayyidatina Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhuma. 2 isteri dia wafat, dia hidup ni. Mau Nabi tak sedih? Sampai Aisyah naik angin, tiap kali masak aja amul. Kalaulah Khadijah, Kak Khadijah yang ada ni, dia tentu seronok ni. Tarik muka Aisyah. Khadijah, dia terang balik. Oh, marah. Ni duk ada elok ni. Duk ingat perempuan tua dalam satu riwayat. Nabi kata, demi Allah, dialah yang membenarkan aku ketika seluruh orang Makkah mendustai aku. Dialah yang telah menghulurkan hartanya untuk membantu aku, dan daripada dia aku mendapat zuriat keturunan. Nabi buh yang tu, Aisyah senyap lalu tak cakap banyak. Nak kata Nabi, mulut dia Aisyah, mulut dia Khadijah tak pernah lekam Allah sampai Nabi wafat. Ujian kematian itu kan ujian. Dalam surah Al-Baqarah kan Allah sebut tu, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wa naqsin minal amwal wal anfus, kekurangan harta benda dan kekurangan anfus, nafas, maknanya kematian, ujian. Tapi kita kena redha, kita kena move on, kita kena carry on. Saya dah masuk tahun 2 berpuasa tanpa isteri, meninggal.
2 tahun kenangan bermain, makan kurma, puasa di Matra. Allah, dia putar semua video. Bohonglah kalau kata saya tak sedih, bohong. Tapi itulah kesabaran yang kita mesti tanam. Itulah benda yang kita mesti pasang. Macam mana Rasulullah masuk, kita masuk. Tapi kita tahu itu ujian Allah, ujian Allah, ujian Allah nak bagi kita syurga. Redha sebab. Dan kita katakan pada diri kita, sampai masuk aku pun akan pergi. Allah tentukan awak pergi dulu, pergilah. Kami doakan supaya selamat di alam barzah. Dan kita sebut aku pun akan pergi. Dan kita katakan kita jumpa nanti di dalam syurga. Itulah penghibur kita. Allahu Akbar. Pedih hati. Ya, tu belum raya ni. Nak main raya ni pula tak tahu lagu mana pun. Dia main perasaan, tengok cucu teringat dia. Dia mula macam-macam. Kemarin lahir cucu ke sebelah dah cucu. Kemarin lahir cucu ke sebelah. Alhamdulillah 13 Ramadan lahir. Duk teringat orang perempuan kita, kok dia ada seronok dia. Lagu mana? Allah uji kita. Nabi rasa dulu isteri dia habis nyawa, dia masih hidup. Bayang ujian. Sabar Nabi. Nabi kena 3 anak perempuan dia habis nyawa. Nabi hidup ni. Orang mati anak pula. Tanyalah orang yang mati anak pula macam mana. Kita tak rasa lagi. Arwah mak saya, kami 13 beradik. Saya 13 beradik, saya nombor 10. Saya ingat di Gombak tu kami paling ramai lah cucu. Arwah mak punya cucu 68. 70 lebih cucu. Cicit dekat 45. Berselera, kita tak kenal nak siapa. Hari raya aku lari awal ni, jenuh bagi duit. Tak bagi, dia kata Tok Wan Kirikut. Jenuh kira. Dia nak siapa ni? Tak kenal. Rupa dah cucu kita, anak badan nak makan kita. Arwah mak saya, kami 13 balik. 4 anak dia terbang baru mak pi. 4 anak mak. Kak Long, Kak Ngah, adik saya, adik bawah saya, dan kakak saya. 3 perempuan, seorang lelaki meninggal, baru mak meninggal. Saya tak boleh bayang waktu mak nangis. Waktu tengok anak tu dimandikan, nangis mak duduk atas kursi. Kita sedih tengok 4 anak dia pergi. Allahu Akbar. Mak meninggal 27 Februari 2020. Isteri saya meninggal 31 Julai 2020. Jarak masa 5 bulan. Mana saya tak sedih. 5 bulan jarak masa Allah ambil dua-dua. Allahu Akbar. Sabar kita, ujian Allah. 4 anak pergi, mak punya menangis, ya Allah ya Tuhan. Tak tahu nak cakap. Bayang Rasulullah, 3 anak perempuan dia, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, 3 Nabi sambut biliang. Bayang hati Nabi. Nabi pernah menangis di tepi kubur Zainab. Nangis Nabi sambil duduk kaih-kaih tanah. Dalam hadis Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Nabi duduk tepi kubur Zainab, duduk kaih-kaih macam budak. Kaih tanah sambil Nabi menangis. Allahu Akbar. Nabi juga manusia. 3 anak pi. Allah uji walau Rasul. Allah uji rumah tangga Nabi. Kita ada tak ujian rumah tangga? Ada. Jangan kata tak ada. Allah uji rumah tangga Rasulullah. Bukan kecil ujiannya. Ujian Sayyidatina Aisyah dituduh berzina. Itu ingat kecil. Ketika Nabi mengajak masyarakat Makkah, jom pegang pada Islam, ayo ikut Islam, tiba-tiba dituduh ini dia berzina. Bayangkan senjata yang dihalukan oleh munafikin dan Yahudi kepada Rasulullah. Munafik tunggu peluang, sembang terah, sembang cakap Islam, hudud, ini dia berzina. Tuan-tuan bayang Nabi nak letak muka mana.
Ayat tak turun, surah An-Nur lambat turun. Allah uji Nabi. Walaupun turun surah An-Nur membersihkan Aisyah, tetapi lambat. Sampai Nabi jen, sampai Aisyah kata, aku dah kering dah air mata wahai Rasul, aku tak tahu dah nak menangis macam mana. Aisyah, sampai Nabi kata, wahai Aisyah, kalau betul engkau buat, bertaubatlah. Apa tahap tu? Aisyah kata, sudah kering air mataku wahai Rasul, aku hanya mampu katakan kepada seperti Yaqub alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itulah yang indah, dan kepada Allah aku pohon pertolongan. Itulah yang mampu aku sebut wahai suami. Aku tak ada ayat mata dah nak menangis, kata Aisyah. Nabi jadi bingung, tak tahu nak buat apa. Ayat tak turun, munafik duk entek, diuji rumah tangga Nabi. Tu tak sembang lagi ujian isteri-isteri lain, sifat cemburu yang kuat daripada Aisyah, sifat perongoi daripada Hafsah. Hafsah tu dia perongoi, dia pemarah kuat, dia ikut ayah dia Umar Al-Khattab. Tu Hafsah. Tetapi perongoi Hafsah, dia hafizah, penghafaz Al-Quran. Ketika Abu Bakr memerintahkan sahabat untuk menulis Al-Quran, bacaan siapakah yang dirojok? Diambil daripada mulut Sayyidatina Hafsah. Tirai, Hafsah baca, sahabat tulis. Diambil bacaan secara sahih daripada Sayyidatina Hafsah. Perongoi dia hafaz Quran. Tu Nabi nak handle yang tu pula, kuat cemburu Aisyah. Dia bergabung dengan Hafsah. Aisyah gu dia Hafsah. Mereka berdua tak boleh lekang. Kemana berdua lah. Mereka cukup kuat sampai Allah turunkan surah At-Tahrim, meminta Aisyah dan Hafsah supaya bertaubat. Menangis Aisyah, menangis Hafsah. In tatuba ilallahi faqad sabat qulubukuma. Ayat 4 surah At-Tahrim, ayat 4 surah At-Tahrim, surah 66, surah terakhir bagi juz 28. Ayat nombor 4 turun, Allah beritahu Aisyah dengan Hafsah, hampa berdua kena bertaubat. Sejak turun ayat tu, mereka slow, diam turun, tak cakap banyak, tak apa-apa lagi. Tidak, kuat cemburu. Mereka tak boleh tengok ada seorang isteri Nabi. Setakat Safiyah, Yahudi, isteri Nabi nama Safiyah, cantik dah tu, Bani Israel. Mereka tak apa. Setakat Juwairiyah pun cantik, daripada Bani Mustalik. Juwairiyah yang Nabi merdekakan, Nabi tebus dia, Nabi merdekakan dan Nabi kahwin dengan dia. Dia jadi hamba waktu. Setakat Safiyah, setakat Juwairiyah, tak apa. Dia ada seorang yang Aisyah tengok, dia keluar tanda. Dia lawa dah Aisyah. Dia lawa. Humairah kan Nabi gelar pipi merah. Humairah, urat hijau nampak kat pipi, punya lawa. Tapi dia tengok seorang ni, dia tak boleh. Sebab inilah isteri Nabi yang paling cantik, isteri Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Dia lah paling last kan. Isteri Nabi yang mula-mula meninggal dunia dan Nabi masih hidup. Maaf, setelah Nabi wafat, isteri Nabi yang mula-mula meninggal lepas Nabi wafat, Zainab binti Jahsy. Dia mula-mula wafat selepas Nabi wafat. Zainab binti Jahsy wafat di zaman Sayyidina Umar. Zainab binti Jahsy adalah sepupu Nabi. Dia sepupu Nabi.
mak dia nama Umaymah. Umaymah tu makcik Nabi, Umaymah binti Abdul Muttalib. So dia kahwin sepupu, Nabi kahwin sepupu. Nabi nak ajar hukum, boleh kahwin sepupu, cuma Islam tak galakkan, sebab zuriat akan melega di situ aja, dia tak kembar zuriat, sepupu. Begitu. So isteri Nabi yang paling cantik, dan dialah yang paling akhir meninggal dunia, Ummu Salamah. Nabi kahwin dengan dia umur Ummu Salamah 28 tahun. Dialah isteri Nabi yang paling cantik, Ummu Salamah, paling last meninggal. Dan Aisyah tak boleh tengok dia. Tengok dia mula rasa duduk tak apa nak ketahuan, tanduk mula keluar, dia jalan. Dia tak boleh. Dia cemburu, dia tak boleh, dia cukup kuat sebab lawa sungguh Ummu Salamah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tu Nabi nak handle satu buat tu pun ujian juga, bukan mudah tu. Ramai macam-macam. Pernah Sayyidatina Aisyah bergaduh dengan Hafsah. Aisyah tak pandai masak, tapi pandai menjahit. Aisyah dia tak pandai masak, tapi menjahit pandai. Dan Aisyah pakar ilmu faraid. Di situ hebat Aisyah. Sahabat belajar ilmu faraid dengan dia. Hafsah pandai masak. Itu yang bila Hafsah hantar makanan depan Aisyah, dia mula buat-buat kain bagi jatuh. Pernah dia pergi rumah tepung kat muka Hafsah, dia ambil tepung dia. Dia tak pandai masak, Aisyah. Oh, Nabi kadang-kadang Nabi senyum, kadang-kadang Nabi biar aja, dan tak apa Nabi biar Nabi tak layak sangat, biasa. Begitu ujian-ujian itu sampai. Maka bila kita redha, percayalah jatuhlah redha Allah. Bila Allah dah jatuh redha dia, tentulah syurga. Maka Sayyidina Ali sebut pertama, makna takwa itu ar-ridha bil qalil, engkau redha terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Maka bila kita berpuasa, sedikit sangat benda yang kita makan, maka itulah latihan dia supaya kita redha dengan benda yang sedikit. Satu. Dua, makna takwa nombor dua, al-isti'dad liyaumir rahil, iaitulah engkau buat persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan. Termasuk kata muhaddithin, persiapanmu pada dua perkara, iaitu pertama, persiapanmu ke arah hari matimu, yang kedua, hari kebangkitan. Muslimin muslimat, makna takwa yang kedua, al-isti'dad liyaumir rahim. Kamu buat persiapan untuk hari kebangkitan, termasuk hari mati. Bila kita puasa 14 jam setengah, mulai daripada fajar shadiq sehinggalah kepada maghrib. Ya, maghrib betul-betul ada satu masjid saya buka puasa, tak mau habaq masjid mana. Tu bila ada azan awal 7.27 dia sudah azan 7.24. Ada dua meja sudah hebat, dua meja dengar ya, wah, dua meja sudah makan. Nasib baik saya tak makan, kita nak dengar azan ya. Itu rasa pelik, dia tengok jam baru 7.24. Tu bila sudah azan awal, dua meja sudah makan. Saya dan meja tetamu tu tak makan. Bini muazzin pula kata, ni awal dia ni awal pula, dia marah tu lagi dah. Sebab dia tahu tengok time. Yang dua meja makan tu, terpaksalah malam tu saya tazkirah, terpaksalah beritahu hukum mereka batal puasa dan wajib qada. Pandangan jumhur, satu pandangan saja yang tidak batal puasa, iaitu segelintir ulama Hambali.
3 mazhab batal. So kita pegang jumhur, batal puasa. Mungkin mereka jawab, tak tahu Ustaz. Dah batal. Kena qada, kena. Tu dia dulu. Paksalah explain. Mereka duk pandang untuk bilai, mereka duk geram, nak cekik untuk bilai. Kita jangan cekik dia. Apa nak kira sangat sehari aja nak qada pun bukan 10 hari. Lepas raya apa qada? Ya, hak pandang tu insya-Allah. Saja tiba awal. Ini kesilapan, tak ada masalah. Ini kesilapan, bukannya disengajakan. Bukan disengajakan. Dia pun sebelum tu pun azannya elok. Tak kebetulan hari tu dia tak tahu lah IPF dia nak keluar ke 10,000. Dia naik semangat pula. Saya pun tak pasti. Azan awal. So kita 14 jam setengah lapar. Letih lah badan. Jangan kata tak letih. Lah dia okey. Tu pun nampak ada yang dah patah tengkok. Di kedua-dua pihak saya melihatnya. Tapi banyak lebih belah sini. Jatuh tengkok dah. Letih tu walaupun kipas. Tambah lepas zuhur sekejap lagi dia lagi letih. Jangan. Dia cukup letih. Dia naik semangat hantuah dia lepas asar. Ayat balang tersandak. Lepas asar dia main semangat hantuah dengan semangat 46. Dia dah mati tu. Dia letih. Sebuti nasi tak ambil, setitik air tak masuk. 14 jam setengah lapar. Allah kata Dr. Syekh Mustafa Masyhur, almarhum Syekh Mustafa Masyhur dalam kitabnya Zadul ala Tariq, Allah sedang bawa minda dan perasaan kita menuju ke suatu bumi yang Nabi sebut dalam hadis, bumi yang putih kemerah-merahan seperti roti yang baru dibakar. Itulah bumi mahsyar. Apabila kita berlapar di siang hari, kita dituntut supaya ingat pada mahsyar, sebab di bumi mahsyar tak ada setitik air, tak ada sebutir nasi. Ini puasa. Ingat ke akhirat. Ingat kita nak berdiri, ya Allah, ya Tuhan. Saya tak kenal dah tuan-tuan muslimat. Tuan-tuan muslimat tak kenal dah saya. Masing-masing nafsi-nafsi. Tak ada dah sya'nun yughni. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal dah suami, anak lagi tak ke mana pergi. Itulah mahsyar. Orang akan menuntut kita. Orang yang kita fitnah, orang yang kita sihir, orang yang kita santau, siap. Banyak pahala kau bayar. Beratur lah tuntut dekat kita. Dia ni dulu santau, dia ni dulu umpat aku, dia ni dulu curi harta, ambil duit aku. Satu-satu datang menuntut. Bayar dengan pahala. Nabi kata habis pahala kita, orang menuntut banyak lagi, dosa orang tu kita pikul. Jangan cari pasal. Baik itu Nabi kata, berapa ramai manusia disembam wajahnya di dalam neraka hasil tuaian lidah mereka. Lidah. Jaga mulut. Jangan fitnah orang, jangan mengumpat, jangan berkata benda tak betul, berdosa kita. Akhirat ditutup. Takut hari itu. Sampai Nabi Ibrahim minta, tuan-tuan muslimat, buka surah Asy-Syu'ara ayat 87. Surah 26 juzuk 19 ayat nombor 87, antara doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, janganlah engkau hina aku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim minta macam tu. Untuk siapa? Bukan untuk dia, untuk kita. Nabi Ibrahim doa untuk kita. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jangan hina aku pada hari kebangkitan. Sebab hari kiamat, hari diangkat darjat manusia dan dihina sebahagian manusia.
Bila kita puasa begitulah. Ingat kita pada hari kita tak ada dah sebutir nasi setitik air. Itulah mahsyar. 2. 3. Al-khawfu minal jalil. Takwa itu kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil, engkau takut kepada Allah yang maha perkasa. Takut gerung kepada Allah. Berkata Imam Mujahid, seorang tabi'in tetapi gurunya para sahabat. Seorang tabi'in, guru dia sahabat, guru dia Ibnu Abbas, guru dia Ibnu Mas'ud, tapi dia tabi'in, lahir lepas Nabi wafat. Dia kata apa? Macam mana kamu nak hadirkan perasaan takut? Ialah dengan kamu menghadirkan, membayangkan sifat-sifat Allah. Kamu bayangkan Allah itu menyiksa dalam neraka. Kamu bayangkan Allah itu maha melihat perbuatan kamu. Kamu bayangkan Allah itu mendengar walau bisikan yang kamu bisikkan. Kamu bayangkan Allah itu maha mengetahui, alimun bizatis sudur, walaupun ada dalam dada kamu, kamu lintas ya, Allah tahu. Kata Imam Mujahid, kamu hadirkan sifat-sifat Allah, kamu akan takut kepada Allah. Dan inilah puasa. Cuba tuan-tuan muslimat baik, seorang nelayan di tengah laut, nelayan Tanjung Dawang pergi laut, seorang-seorang dia tangkap ikan jam 11 pagi. Dia tak minum. Kenapa? Sebab dia puasa. Kalau dia nak minum, orang nampak dah, tetapi dia tak minum sebab dia tahu Allah maha melihat. Ini dia sifat takut. Ini latihan puasa. Oh, aku tak boleh, Allah tengok, walaupun tak nampak. Seorang suami yang duduk di rumah, isteri dia outstation, dia cuti, dia bulan puasa, di dapur dia ada macam-macam. Ada kopi hantuah, ada kopi ceknah, ada kopi gantang, parit panjang balik, cak gantang, sudah. Ada kopi ready, ada Ovaltine and Ovaltine, ada Milo, macam-macam. Bila bancu, bukan orang tengok. Alah bini tak ada mindia punya bancu, tarik rokok. Kenapa awak tak buat? Sebab awak yakin Allah maha melihat. Itulah puasa. Subhanallah, dia didik kita dengan perangai macam ni. Masuk pejabat, berani kena rasuah, kita dah berlatih lah. Berani kena duit kopi, duit meja, duit segala jenis, rembat beratus ribu rasuah. Tak berani sebab aku dah belajar bulan puasa, aku mesti takut pada Allah, Allah maha melihat. Berani kita nak buat benda tak elok, nak kena cek tipu saya orang, takkan berani sebab Allah maha melihat. Puasa dah didik aku tak boleh buat sebab Allah tengok. Ni perangai dibawa keluar, selamat negara. Tetapi Malaysia adalah negara yang dikira agak tinggi rasuah. Sedih dia. Macam-macam, ada jabatan integriti lah, macam-macam. Tapi perangai manusia, bila dia tidak faham tuntutan ibadah dia, ikut dia. 3, dan yang terakhir 4, saya nak sebut 4. Wal amalu bitanzih, engkau beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. 4. Ar-ridha bil qalbi, al-isti'dad li yaumir rahim. Kemudian al-khawfu minal jalil, dan yang terakhir kita sebut wal amalu bit tanzil,
engkau beramal dengan apa yang Allah turunkan, itulah Al-Quran. Ulama kata seolah-olah, ulama kata Ramadan ni, kalau Quran tak turun di bulan Ramadan, Ramadan tiada seri. Kata ulama, Ramadan tak berseri. Ramadan tu jadi berseri, jadi hebat. Kenapa? Sebab Quran turun bulan tu. Satu ayat, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, ayat 185 Al-Baqarah. Allah kata Quran turun bulan Ramadan. Ulama kata kalau tak turun bulan Ramadan, Ramadan tak ada seri, hilang seri. Kalau setakat tak makan tak minum, bulan lain pun tak makan tak minum, boleh aja puasa sunat. Setakat makan kurma, Yusuf Tayyub, bulan lain pun boleh tak Yusuf Tayyub pun puasa sunat, Rejab ke Syakban ke. Tetapi kerana Quran turun bulan dia jadi seri. Allah, 2 hari 3 hari, hari Selasa nuzul Quran Allah, malam ni start dah 10 saat. Kejap ya Allah, dah masuk malam 15. Tunggu seminggu lagi, 1 pagi di hari raya nasib lah pun keluar. Jangan tunggu minggu depan lah berselerak dalam bulu. Kita tergedik-gedik dah beritahu. Teringat kampung, teringat saya asal Kuala Lumpur, orang kampung. Kita balik kampung lah, teringat juga 2 tahun boleh balik. Tapi main bini dah tak ada, ni nak balik pun tak ada semangat. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, nak sebut mak pun tak ada dah, ayah pun tak ada dah. Yatim kematu lah saya. Tak ada siapa dah. Allahu Akbar ayah sini ya. Nak sebut apa tuan-tuan muslimin muslimat? Tu dia. Amalu bitanzil, segala daya kita, apa yang ada dalam Quran kita beramal. Di sana ada ayat untuk pemerintah beramal. Orang yang empunya puasa, haram judi, haram arak, yang ini bukan kita, itu pemerintah. Tapi kita wajib kata judi haram, kita wajib kata arak haram. Nak haram tu siapa? Bukan saya, bukan tuan-tuan, Datuk Seri Sanusi. Yang kita haram judi baru ni puasa. Ada amalan untuk pemerintah, ada amalan untuk individu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, itu individu. Salat dan keluarkan zakat, itu individu. Pemerintah arah saja, khuz min amwalihim, ambillah daripada harta mereka, kata Allah. Itu ayat zakat dalam surah At-Taubah. Pemerintah kena ambil, orang berpuasa ambil dan sebagainya. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimat, beramal dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Tutup aurat, Allah perintah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Surah Al-Ahzab ayat 50 lebih. Suratul Ahzab. Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, supaya mereka melabuhkan bahagian hadapan, tutup bahagian hadapan tubuh mereka. Allah sebut dengan min jalabibihi. Juyub makna belahan dada. Juyub ialah belahan dada, sama dengan 18XX. Juyub belahan dada. So tutup elok-elok. Tutup elok-elok. Allah perintah, berat pada muslimat, ringan bagi lelaki. Namun ringan bagi lelaki pun ada lagi, surat pendek kaki panjang. Kepala lutut tu dia macam signal motor. Wajah betul. Lelaki dia tak teruk sangat. Muslimat, itulah hukum Allah. Sebab itu saya katakan muslimat ni, astaghfirullah, buka hadis At-Tirmizi ni. Muslimat, Nabi kata seorang perempuan taat kepada Allah dan Rasul, sembahyang ikut cakap Allah dan Rasul. 2,
seorang muslimah taat pada suami, taat pada suami dalam perkara yang tidak bawa pada haram, kena taat. Walaupun dia bancuh kopi dulu membedek ni, kopi dalam jalan lain, memberi marah. Tok laki mau balik terawih, tok laki tahun tu dah baru terawih. Punya tok wali laki tahun tu naik tarah wali kan, sebelum tu tak terawih, balik buat pula 20 semangat, letih nak kopi hantu, membebek tak ada apa. Jangan bantu lah, jangan buat dosa kering. Taat pada suami ni habis amat. 3, dia menunaikan solat 5 waktu. Tengok Nabi sebut ni muslimat, nak bukan muslimin, muslimat, solat 5 waktu. Nabi tak sebut solat sunat. Makna kalau muslimat tak pergi terawih tak, duduk rumah pelantar dengan tepung ni dia terawih tak pergi, dia kira kuih lah. Leceh lah dulu. Pergilah terawih, tambah pahala. Namun kalau tak pergi, Nabi apa? Perempuan tu, muslimat tu, dia 5 waktu kan? Nabi tak sebut sunat. Nombor 4, Nabi kata dia puasa di bulan Ramadan. Nabi sebut Ramadan, Nabi tak sebut Isnin Khamis, Nabi tak sebut 3 hari sebulan, Nabi tak sebut hari-hari sunat puasa. Nabi apa? Dia puasa Ramadan, taat pada Allah Rasul, taat pada suami dia, semayang 5 waktu. Kemudian dia puasa Ramadan. Nombor 5, dia jaga harga diri dia, dia jaga maruah diri dia. Dia tidak gadaikan maruah dia, dia tutup aurat elok-elok, dia keluar rumah dia tutup aurat elok-elok. Kalau suami dia bekerja, dia tak bekerja. Apa tugas muslimah? Pertama, menjaga harta suami dalam rumah. Muslimah tak kerja, suami kerja. Seti, televisyen, peti air, siapa beli? Tu laki. Wajib muslimah jaga. Dengan pergi tengok seti tu lah betul kan, berangkat bagi jatuh pacak. Kan, berdosa. Wajib muslimat jaga harta suami. Yang kedua, wajib muslimat tidak membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah, kecuali yang tak payah minta izin, seperti ayahnya, abangnya, adik-beradiknya. Yang tu tak apa, bagi masuk tak apa. Yang lain jangan, kena minta izin suami. Dia jaga 5 ni, dia buat Allah Rasul, taat suami, semayang 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, tutup aurat elok-elok. Nabi kata apa? Dia akan masuk syurga melalui pintu syurga apa yang dia mahu. Muslimat nak masuk pintu Nabi, ya Allah, saya nak masuk pintu syurga Nabi. Allah Nabi nak masuk pintu Ar-Rayyan, kaki puasa, nak masuk babu sadaqah, babu salah, babu jihad, dia boleh masuk pintu mana dia tak. Tu muslimat. Kami lelaki letih nak cari nafkah, wajib nak cari nafkah. Dan cari nafkah, kena bagi nafkah kepada isteri, pada anak. Berat tanggungjawab, nak kena berjuang, nak kena berjihad, nak kena isap okok, tu lagi berat. Dia banyak kerja. Sebab itu kata ulama, kenapa bidadari milik lelaki? Sebab kerananya antara ini. Sebab taklif lelaki lebih berat, walau aurat dia ringan, tetapi tanggungjawab dia besar. Ketua keluarga, amanah yang dia pikul, anak isteri yang dia kena didik, rezeki yang dia kena cari bekerja. Maka Allah bagi dia bidadari. Muslimat sebagai isteri nanti jadi bos bidadari dalam syurga. Don't worry. Jangan jadi kami pindah lah, leceh ya. Jangan bimbang. Duk sekali untuk lelaki. Cuma kita tak tua, kita akan muda. Allah kata Ibnu Abbas, ahli syurga semakin muda, setiap hari semakin muda, setiap hari semakin muda, semakin muda. Itulah wajah ahli syurga. Tak ada tua dan kerepot. Tak ada dalam syurga, tak ada tua kerepot.
Sebab Allah tak mau mata kita sakit tengok puak-puak kerepot dalam syurga, apa barang bro kerepot jalan dia apa syurga. Sebab itu kan Nabi bergurau kan dengan nenek tua tu kan, nenek tu menangis bila Nabi kata nenek tak boleh masuk syurga, nangis betul. Nabi bergurau lah, Nabi nak buat dalam syurga tak ada macam nenek, tak ada, semua muda. Ada masuk syurga batuk. Lepas tu bau minyak cakap apa syurga lah duduk dia pakat batuk semua sikit. Dah. Dia tak ada minyak angin apa, tak ada. Dia semua nikmat. La yasma'una fiha laghwan illa salama. Kamu takkan dengar dalam syurga melainkan salama. Selamat jumpa pakai ucap tahniah. Itulah syurga. Ada hari ahli syurga akan berjumpa dengan tuan-tuan guru alim ulamanya. Ada hari akan bertemu, akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Suratul Qiyamah. Wajah pada waktu itu riang gembira kerana pada wajah Tuhan mereka melihat. Bukan makna Allah tu duduk dalam syurga dah, tapi ahli syurga dapat melihat Allah. Ada hari dia. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kami tengok Allah tu macam mana? Rasulullah jawab, hampa tengok matahari macam mana? Nabi tanya, hampa tengok matahari macam mana? Bulat seketul elok, nampak terang kan? Nabi kata, ya, macam itulah kami tengok Allah, clear. Bukan makna bulat macam matahari tu dah, nak sebut clear nampak Allah. Aduh, macam mana dah rupa Allah, wajah Allah yang telah memberi kita nikmat, yang telah memberi kita kasih dan sayang, yang telah memberi rahmat tanpa ada sepadan rahmat Allah. Macam mana lah tuan-tuan muslim, kita nak bayang Allah yang bagi kita rezeki yang tak putus, nikmat sihat tubuh badan, la ilaha illallah, dan paling besar nikmat faham Islam, nikmat jadi orang Islam. Bayangkan kalau kita ni bukan Islam sekarang, coba ya, habis ke neraka jawabnya. Tapi kerana Islam, kerana iman, kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimah, nganjur apa tadi belajar takat ni aku tak larat dah. Kalau ada yang okey boleh belajar. Sekadar itu dulu sejam 20 minit dekor. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita yang berbaki ini, dan kita doa pada Allah semoga kita sampai di malam raya. Amin ya rabbal alamin. Sampai habis puasa, moga kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allah, dan malam raya nanti jangan lupa doa, minta dengan Allah. Pertama seperti doa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar minta pertama, ya Allah terimalah semua ibadah. Sayyidina Umar minta yang kedua, Sayyidina Umar minta, ya Allah panjangkan usia, dapat aku jumpa lagi Ramadan tahun depan. Jangan lupa untuk malam raya doa sungguh-sungguh. Lepas kita iftar tu, salat maghrib tu doa, walaupun lemah dah sampai, bersusul-susul padang temusuh punya lemah, susul elok dah sungai lalang pun elok dah, doa jangan tinggal. Minta Allah panjang umur, sihat tubuh badan. Kalau panjang umur tapi tak sihat, tak ada apa-apa kan, kita sampai ke lepas Ramadan tapi stroke. Aduh. So kita minta dua-dua, panjang umur dan sihat tubuh badan. Semoga Allah berkati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma warzuqna
فهم النبي وحفظ المرسل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.